للنبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم كافة الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Khususnya ya Allah, jika ada pahala yang kami hadiahkan kepada kedua ibu bapa kami, ibu bapa mertua kami, ibu bapa kami yang telah pergi dan ibu bapa kami yang masih hidup. Begitu juga kepada pimpinan-pimpinan kampung masjid yang telah berbakti kepada kampung ini. Semoga Allah hisab segala aktivitinya itu sebagai amal soleh yang akan membantunya di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa anta maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan imam, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, serta jemaah yang dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama membuat iktikaf di dalam masjid dengan syarat kita ada wudu, kemudian kita duduk, kita berniat iktikaf. Dalam bahasa Melayu sahaja aku beriktikaf dalam ini masjid. Itu bahasa Melayu kita sendiri, tapi dia lah apa-apa. Saja aku iktikaf lillahi ta'ala cukup. Hamka aja sangat sahaja aku beriktikaf dalam ini masjid selama aku berada di dalamnya lillahi ta'ala. Itu terpulang masing-masing niatnya iktikaf. Itu iktikaf tu jangan hilang. Iktikaf iaitu berdiam diri dalam masjid. Tak ada apa buat pun pahala. Tak ada apa-apa buat pun pahala. Jadi itulah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu antara maghrib dengan isya, di mana pada waktu maghrib, waktu itu segala makhluk-makhluk halus itu dia keluar. Ya, makhluk-makhluk yang jin, iblis, syaitan itu dia keluar. Sehinggalah isya nanti itulah waktu dia keluar. Dan kita diminta untuk berada dalam jemaah, dalam kemengajian, supaya kita dapat terelak daripada gangguan iblis dan syaitan ini, supaya kita dapat terelak daripada dipengaruhi olehnya. Kerana yadullah alal jamaah, tangan Allah atas jemaah. Tangan itu maksudnya pertolongan Allah akan ada dalam jemaah. Contoh yang saya dah sebut selalu ulang lagi. Sembahyang maghrib kita, sembahyang isyak kita, bila kita berjemaah, ada seorang saja yang Allah terima solatnya tu, habislah semua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang dipanggil jamaah. Sebab itu kita kena sentiasa berada dalam jamaah. Jadi waktu maghrib sampai isyak, bila masjid pula, apakah tanggungjawab mereka? Mencarilah ulama-ulama, guru yang dapat menyampaikan apa-apa ilmu bagi supaya terisilah suasana antara maghrib dan isyak. Pertama dia dapat pahala iktikaf
dah tentu dapat. Kedua, kalau ada kuliah pula, ada yang mengajar, maka majlis itu bukan lagi jadi iktikaf dah. Iktikaf tetap jalan, majlis itu jadi majlis ibadah fardu dan menjadi majlis ibadah besar, wajib. Menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap lelaki dan perempuan. Jadi bila kita duduk dalam ni, kita jadi dalam majlis, bukan lagi majlis itu dah jadi majlis ibadah yang kita pun tak tahu. Rupanya Allah terus meletakkan malaikat. Apa dia? Malaikat menaungkan semua jamaah yang sedang duduk mendengar. Dapat kita dapat tak kira, mendengar. Tertidur-tidur sikit pun tak kira. Dia dapat pahala dia duduk dalam majlis menuntut ilmu. Kerana menuntut ilmu itu fardu atas tiap-tiap lelaki dan perempuan. Menuntut ilmu fardu, bukannya sunat. Makruh jauh sekali. Jadi oleh kerana itu, kita nak datang sini pun sebenarnya jemputan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya mudah-mudah ya. Jadi mana yang dah selalu datang terus. Jangan ada apa-apa yang menahan kita. Ya, mana yang belum berusaha. Ya, di peringkat kita pula Nazir kata masjid macam-macam. Baru ni kita tengok masjid Temerloh Jaya. Berpusu-pusu orang datang ke sana. Kerana dikatakan subuhnya macam Jumaat. Tak ada tempat kosong dalam tu subuh ni. Dia bukan masjid daerah, dia bukan masjid negeri. Masjid Temerloh Jaya. Bila dengar macam itu, agaknya tamat lah dah. Macam mana jawatan kuasa masjid tu boleh dapat hidayah? Bila dah viral macam ni, orang kampung dah tentu datang, orang luar pun datang. Shele-shelenya, kalau orang kata besok kami nak sembahyang subuh sana. Iya, kau cakap tu nak dengar. Lepas subuh ada pula lah kuliah subuh. Ya Allah, Islam akan jadi hebat apabila subuhnya seperti Jumaat. Kampung kita ni kalau Jumaat mana banyak orangnya. Tak ada banyak sangat. Maksudnya untuk jadikan subuh tu macam Jumaat, tidaklah sesulit Masjid Subang Jaya. Tak sesulit Masjid Subang Jaya. Satu hari Masjid Subang Jaya jemput saya, ada selawat, majlis selawat. Biasa selawat lepas Isyak, lepas Maghrib sampai Isyak, lepas Asar dia membuat lepas subuh majlis selawat. Itu ialah ikhtiar-ikhtiar bagi nak meramaikan orang. Ini yang dikatakan bahawa saya dah dalam kuliah yang minggu sudah saya kata kita kena berjihad. Sebab itu bagi orang yang dipanggil inovasi ya, dipanggil kinta kan, dipanggil apa nama kinta tu, dipanggil apa nama ni, orang tu berinovasi ya. Kemudian di sambil inovasi itu, orang itu juga pandai membuat nilai tambah kepada sesuatu benda. Nilai tambah. Air ni mula di sungai, dicedok dengan beldi, dikandar bawa balik ke rumah. Masa-masa kita kecil-kecil dulu mengandar, tiap kali mandi mesti bawa beldi dan bawa air mandi. Itulah air yang nak dipakai rumah. Itulah usaha kita. Lepas tu maju, dibungkus orang pula air. Yang dibotol dah, dibungkus pula. Ada pernah kita cakap waktu kita kecil tu air sebungkus? Ada? Tak ada pernah. Kita bercakap sebeldi, sebotol. Kemudian dibotolkan pula. Dibotolkan dah mahal dari minyak. Ini dia kata nilai tambah. Nilai tambah. Lepas tu ditaruh pula gas, entah apa gasnya, RM4.9 pula sebab tu.
itu dipanggil nilai tambah kepada benda yang dah ada tu. Dia nilai tambah. Pandai orang. Kemudian alien, ada buah nama ni pula. Macam alien dia pula kita ni. Dicantik-cantikkan lagi botolnya. Kalau di hotel sebotol tu udah berbelah-belah ringgit pula. Nilai tambah yang baru tu. Sekarang ni orang sibuk. Dulu kita makan bende, rebus lah. Rebus bende, itu je kita tahu. Lepas rebus kan, ada kari, ambil yang nak rebus tu tak dalam kari. Ambil ni, macam-macam lah kita buat bende ni. Oh, dia ada apa nama yang lekit-lekit ke apa namanya? Lendir kan? Oh, itu bagus tu. Sekarang tuan tahu, bende tu disedut air dia jadi kering macam keropok. Rasanya tak berubah dan sebagainya, hijaunya tak berubah. Masuk dalam tin, satu tin RM25. Isi dalam tin tu dalam 11-12 ketul, RM25. Online tak cukup. Bermakna kalau kita ada nanam bendi, ada orang nak ambilnya. Bermakna bendi selama ini petik 3 hari dah besar. Yang orang ni dihisapnya air tu kering terus, dia hijau terus macam yang petik tu, tapi mak dikunyah, ramuk, makan dengan sambal sedap. Ini dia kata nilai tambah. Memberi nilai tambah kepada benda yang dah ada. Satu inovasi baru lain cerita, ini benda baru betul. Tetapi ada orang benda-benda yang ada ni, dia fikir-fikir macam mana dia fikir, akhirnya benda yang sekupang. Dulu kita minum air masak di kedai, air masak tak payah-payah pun. Tapi sekarang ni, kerana air masak tak ada kata, mineral ada, RM1 kupang. Kalau masuk peti air, lain pula harganya. Yang mahal, yang ada gas pula dalamnya, lagi mahal harganya. Jadi ini yang dikata, yang saya sebutkan tadi, inovasi. Orang sentiasa berfikir. Tapi dalam Islam dia sebut hijrah. Kepala kita tu, otak kita suka berhijrah. Tak mau statik pada satu benda ke? Dia tak melekat pada satu benda sampai gila dengan satu benda dah. Kerja saya buat sampan. Dari tok saya sampai saya buat sampan. Orang tak nak beli pun buat sampan. Kita sampai jadi ta'asuk dengan kerja kita. Tapi ada orang pandai, dia memang pandai buat sampan. Lepas ni sekarang sampan itu benda ni sikit, buat kecil-kecil besar-besar mejanya, dimasuknya enjin dalamnya, remote control. Bentuknya buat bentuk tradisi juga. Tapi orang boleh lawan dalam tasik-tasik tu begitu-begitu. Udah reganya kecil lah tu, reganya beribu-ribu. Itu dipanggil inovasi. Apa sebenarnya yang saya nak cakap ni? Yang saya nak cakap ni, itulah hadis yang kita nak bawa malam ni. Bila Nabi Muhammad SAW kata, jaga lidah, pegangnya lidah tu. Keluar dengan lidah, pegangnya lidah tu. Jaga lidah. Artinya lidah ini dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Balighu anni walau ayah. Cakap Melayu juga walau. Baligh tu kan kita kata sifat Nabi Muhammad itu, sifat yang wajib bagi Nabi Muhammad, bagi Rasul itu ialah 4 kan? Satu namanya tabligh namanya kan. Jadi balighu tu baligh ada ru tu bermakna fi'lul amri, ayat arahan daripada Nabi, sampaikan dari aku. Walaupun kamu dalam dunia ni hanya tahu satu aja hadis aku, engkau tahu satu aja hadis aku. Kita kata aku tak tahu aku, tapi tahu kita satu hadis tu. Jumpa orang ni kita cakap hadis, jumpa orang ni kita cakap hadis, jumpa orang ni cakap jaga lidah, jaga lidah, jaga lidah, jaga lidah. Niat kita nyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW.
dipecahkan daripada menjaga lidah tu apa? Macam mana nak jaga lidah? Lidah ni sepatutnya naik ke semangat orang. Lidah ni sepatutnya membuka pemikiran orang. Tadi kita kata, kita sebut istilahnya apa? Menambah nilai. Menambah nilai. Nabi kata, jadilah apa dipanggil? Dipanggil khairun nasi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak faedahnya kepada manusia yang lain. Nampak? Itu Nabi ajar. Jadi kalau nak menyebabkan orang tu boleh berfaedah kepada manusia, apa kerja dia? Bila dia membuat air dia berkilang-kilang besar-besar, dia dapat untung. Buat masjid lah dia, hantar orang pergi umrah lah dia, buat rumah orang susah lah dia, dialisis dibantunya. Anfa'uhum linnas. Pendek aja hadisnya kan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Tapi nak nyampai dia tu pakai apa? Saya mengambil sudut ini ya. Kalau kita nak cakap pasal lidah ni jahat kan banyak. Memfitnah, mengata, bercakap macam, mengumpat macam-macam, menyakit hati orang. Itulah kerja lidah. Tapi saya mengambil sudut di mana lidah itu sangat diperlukan dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Saya dah sebut dulu bagaimana sahabat-sahabat Nabi bila Nabi wafat tak ada menangis dekat kubur tu. Bergerak keluar kerana katanya kita ada tugas menggunakan lidah yang Allah bagi satu ni, lidah ni menyampaikan agama Allah. Tetapi jangan sampai aja, biar sampai orang yakin, sampai orang kalau nak perang dia sanggup letak nyawa dia sebagai mati. Pasal apa? Kerana lidah ni tadi dapat menjaya menyampaikan semangat kepada orang yang nak buat kerja. Itu lidah. Jadi hadis macam ini juga. Macam mana kita nak menyampaikan? Baru 2-3 hari Sabtu sudah ada seorang namanya Rasmus Paludan, nama dia Rasmus Paludan, ya. Orang ni ialah orang politik konservatif dari Sweden. Entah apa niatnya, wallahualam, dibakar Al-Quran. Buatnya video bakar Al-Quran. Kita orang Islam marah lah. Dipanggil Islamofobia. Fobia. Bila sebut Islam dia, fobia betul Islam ni. Jahat Islam ni. Perangai itu sedang disediakan menggunakan lidah orang tu nak mengajak seluruh orang dalam dunia benci kepada Islam ni. Dipanggil, bila sebut Islam ni fobia. Bila bertudung, fobia apa? Tengok orang suka putih je, elok siap-siap ini orang boleh membunuh diri ni tau. Jangan main-main, elok siap-siap. Jangan dekat-dekat, dia nyuruh. Ditakutkan orang dengan Islam. Kalau adalah cerita yang yang orang bunuh diri tu, yang letupkan bom badan tu, itu dibesar-besarkannya dalam TV, dalam apa, supaya orang jadi takut semua. Kita belajar dalam Islam, kita belajar apa? Kita belajar nyawa orang ni haram hukumnya dibunuh. Haram bunuh orang ni. Itu yang kita belajar. Tapi yang dia jual orang Islam ni jangan main-main. Dia tak peduli. Mati semua orang. Jangan dekat. Jadi orang yang memang kadang tu nampak orang Islam tengah semayang kat masjid dekat mana dulu? Australia, Kanada. Dia tembaknya sedap betul. Nembak orang sedang orang panggil ni satu sap tembak dari belakang dengan machine gun, tumbang semua. Ini yang dikata Islam fobia. Fobia itu cakap orang putih nak ngajak orang
Jadi takut, jadi benci, jadi macam langsung tak percaya dengan orang suku putih, dengan orang berjubah ni. Jadi macam mana kita nak melawannya ni? Sekarang ni tunjuk perasaan ni, tunjuk perasaan. Baru ni Persatuan kata kita boycott semua barang ni, boycott semua barang ni. Katanya boleh lah nak boycott. Tapi Sweden ni, susu anak-anak kecil tu dia bekas. Dan kita pula kena faham, dia ni seorang ni Rasmus Paludan, dia tak tahu apa niat ni. Mungkin niatnya politik, tidak supaya dia popular dalam negara dia, dalam negeri dia, tapi dia menggunakan ini, apa nama kita panggil, propagandanya, supaya orang yang bukan Islam suka dia. Orang Islam sikit kat situ, orang semua suka dia. Itu niat dia. Tapi dalam dunia, orang Islam dah marah. Ngamuk tu macam-macam tahap. Ada yang membakar, ada yang ngamuk, ada yang mulutnya dia bercakap, tadi tak sampai apa-apa. Ada pula profesor-profesor, jangan kita lawan macam itu. Kita lawan dengan cara orang bijak pandai, macam-macam pandangan orang. Tapi inilah saya kata peranan lidah. Bagaimana kita dengan anak-anak kita, bagaimana kita nak menggunakan lidah ini untuk menentukan supaya cara berbahasa anak kita tu dengan orang tua elok, cara berbahasa dia dengan orang ramai elok. Anak saya, ini anak Ustaz Zainal, saya pun kenal, ini anak saya. Tapi anak saya tu bila menengok, dia kenal itu mukanya, tak suka apa tu. Itu bahasa itu korang hajar, kata bahasa tu korang hajar. Tapi siapa yang korang hajar tu? Datuk Zainal tu kan. Anak kita langsung tak terdedah. Kalau di Mekah, kita semayang, kita dalam masjid Nabawi baik, ada budak-budak kecil dah dilatih menuang air daripada orang tengah duduk tengah bagi air, dipanggil khidmat. Ada yang ngatuk kasut di bawah tu. Bulan Ramadan kalau puasa ataupun hari Khamis, dia akan pergi duduk kat sana cari orang, salam, tangkap tangan orang tu, bawa ke tempat dia punya kenuri buka dia, bawa duduk situ, pergi dia cari lagi. Budak-budak, yang muda, bertua pun sama lah. Apa tu? Itu dipanggil latihan khidmat dalam anak kita. Jadi agak-agak kita ada buat tak latihan ini? Kalau tak buat secara tiap rumah, macam mana kita nak buat dia menjadi satu kebudayaan orang kita, kebudayaan kita. Khidmat ni artinya bila ada orang kahwin dia tak payah disuruh lah. Dia boleh masuk pinggan, dia boleh nyambut orang, padahal itu kenuri orang. Tapi hadirnya dia dalam majlis tu menyebabkan majlis orang berseri. Hadirnya dia dalam majlis itu menyebabkan majlis itu hiruk pikuk, seronok orang. Hadirnya dia pasal dia ni orang khidmat. Pokok dalam Islam ada khidmat. Pokok khidmat tu apa? Dipanggil akhlak, akhlakul karimah, akhlak yang karamah, tinggi, mulia. Itu. Jadi banyak kerja kita ni. Jadi ini yang kita kata hadis yang kita baca hari ini ialah hadis daripada Abdullah bin Amr. Saya ucap terima kasih kepada Ustaz Saiful ni. Dia biar siap macam ni. Siap peta catatan ni. Tapi kita pun tak ada bawa pen. Ada pensel ke? Terima kasih. Dia dah tahu dah semua orang tak bawa pen. Semua orang dapat zikir je kan. Itu contoh. Ada. Terima kasih Ustaz. Ini dipanggil inisiatif. Inisiatif itu bukan dari saya. Kita ni suka nak buat khidmat. Suka nak buat khidmat. Apa nak buat khidmat? Ada orang buat makan, itu khidmat dia. Ada orang setiap hari orang datang sembahyang tulis tu. Mana cikgu Sahar? Belum sampai lagi.
Dia ngira orang tu. Tulis. Apa tu? Semua orang datang nak tengok. Esok aku kena datang, lebih tambah satu. Jadi esok aku kena datang. Semalam aku tak datang, tu pasal 59. Kalau aku ada mesti 60. Kita pula balik rumah, panggil 2-3 orang nak jumpa sama mana, biar tambah lagi 3 orang. Ini semua kan dipanggil inovasi, dipanggil. Inovasi ni kadang-kadang kan, masa saya mengajar dulu, nasib kita baik. Guru kita tu kan, orangnya kan memang orang kata jodoh no dengan kita tu lah. Apa kita cakap dia bersetuju nyokong, lepas itu dia buat kerja sehingga sekolah kita tu bersyarah menang, nasyid menang, apa matematik menang semua. Pasal semua orang kerja. Ada setengah sekolah guru besar kawan dengan guru penolong kanan dia dulu. Guru tu ada pula 5 orang satu kumpulan lain. Guru itu kumpulan lain. Yang itu ngata guru besar, yang itu habis mampus sekolah tu. Saya pengalaman ni cukup besar ni. Guru besar dia tahulah. Apa pasal? Tapi ada tempat dalam hidup saya merasa seronok benar. Masa saya mengajar di saya sebut dah tu. Pasal apa? Dipanggil harmoni, dia panggil. Harmoni. Harmoni itu artinya tolong menolong, suka. Hari guru, semua guru bawa pula. Tak payah kita esok kita dah bawa hari guru ya. Berapa seorang nak kena potong, nak kena keluar duit, RM30 seorang, tak payah. Ni kereta rumah ni puas makan. So, pasal apa? Latihan khidmat itu kuat, terbawa dekat murid. Ini dia kata tadi, daripada Abdullah bin Amru disebutkan situ, al-muslimu man salimal muslimun. Daripada apa? Min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu katanya, seseorang muslim ini dipanggil seorang muslim yang sempurna Islamnya ialah apabila seseorang muslimin yang lain selamat daripada keburukan lidahnya dan tangannya. Di sini disebut 2 perkara, lidah dan tangan. Jadi tadi saya dah sebut lidah dari sudut kalau itu jenis manusianya. Kalau betul kampung dia tu, memang kampung tu jadi ada. Pasal dia ni ada motivasi dia, lidah itu. Orang yang menunjukkan kerja, syabash, tahniah, disalam. Orang yang lemah, dipujuk, diajar, dilatih dengan tidak jemu-jemu melaksanakan kerja-kerja tersebut. Terus menerus buat kerja. Ini bila terus menerus tu apa dia? Jihad nama dia. Jihad ni sentiasa fikir macam mana khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang bagus ialah manusia yang banyak gunanya kepada manusia yang lain. Ada orang mungkin jadi Perdana Menteri, tapi dia pernah duduk di bawah seorang guru besar. Guru besar tu tak ada elok pun, pendek dia orangnya, hitam je kulit. Tapi rupanya menteri besar ni dilatih oleh cikgu itu masa dia jadi cikgu. Lepas tu dia jadi menteri besar. Dia ambilnya cara cikgu pendek hitam tadi, dibawa je jaga negeri jadi maju. Tu dapat tak guru besar tu apa nama pahala ibadah? Dapat. Inilah yang dikatakan kita ni sambung menyambung. Jadi sebab itu lidah kita yang eloknya ialah selamat orang daripada lidah kita. Berapa orang yang selamat dari lidah kita? Kalau cikgu itulah banyak budak-budak yang dia ajarnya, dia tak tahu mengira, tak tahu baca, tahu membaca. Kan? Jadi itulah peranan lidah yang sepatutnya orang keliling, orang yang bersama dengan dia rasa selamat di lidah itu. Sampai ke peringkat kalau ada orang nak bunuh orang, dia naik ke rumah kita, lidah kita kata, ada budak sini? Tak ada pula, kata tak ada lalu.
orang ni. Kerana dia pun tak tahu lagi orang ni salah ke tidak. Nak dicakapkan. Jadi oleh kerana itu ya, kita kata orang Islam ya yang sempurna ialah orang Islam lain selamat daripada dua perkara. Pertama, lidahnya. Kedua, tangannya. Tangan ni banyak kita boleh cakap lah, menampar lah dia, memukul, itu dalam bab biasa. Tapi tangan ni kalau kita retikan dia kuasa, jangan main-main. Jangan main-main. Kalau dia kuasa, ada nilai. Ini cerita tangan ni. Tangan yang sebenar ini kan, meramah lah dia, menumbuk lah dia, menampar lah dia. Tangan ni ambil barang orang, ni kerja tangan. Tapi tangan yang kalau kita terjemahkan kepada power, kuasa, oh itu cacat rosaknya tu besar benar. Dia bukan cacat kecil. Dia bukan cacat kecil. Sebab itu hadis ni muncul, dikaitkan lidah dengan tangan. Cuba bayang kalau orang yang berkuasa tu mempunyai lidah yang enak, lidah yang membagi semangat, lidah yang membangun, lidah yang akan menyuruh orang rajin kerja, lidah orang tak boleh yang tidak nyakitkan hati orang. Semua orang semangat aja dalam hidup ni, semangat je nak naikkan nama masjid, nak naikkan nama kampung, nak naikkan nama negeri, nak naikkan nama daerah kerja kita. Itu kita punya ni. Jadi saya tadi, ini tuan-tuan boleh cerita panjang hal lidah ni. Saya ambil dari sudut negatif, positif ya. Tuan-tuan boleh cerita lidah ni, kalau dia memfitnah orang. Imam sembahyang masjid, imam masjid 40 tahun dah jadi imam, subuh tak pernah tinggal sekali pun. Kalau ada orang fitnah dia, semalam berjumpa dalam kebun tu imam tu, sudah orang tak bagi salam dengan imam tu. Nampak imam, orang tak sangka katanya. Itu pasal dia kata al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat dari bunuh. Bunuh imam tu mati dah, kata tanam. Tapi buat macam tu, ya Allah, teruknya hidup. Semua orang menengok kita tak elok. Orang berbisik-bisik situ, kita pun malu. Akhirnya sakit-sakit mati orang. Ini saya nak bagi contoh supaya senang faham. Itu kalau fitnah. Al-fitnah tu asyaddu minal qatl, lebih dahsyat dari membunuh. Apa lagi Nabi kan, kalau dia membagi contoh tu kan, Al-Quran ni dia mencontohkan, contoh tu senang benar faham kan. Macam mana nak faham? Itulah tadi kena pakai akal. Betul lah, kalau fitnah rosak orang punya, tengkerap orang punya maruah. Habis tak suka semua orang dengan orang tu. Ya tak ya, orang tak peduli. Tapi kalau bunuh, tikam, mati, habis cerita. Ya tidak? Saya kata itu cara saya nyampaikan supaya senang faham. Bawa cerita tu balik, nanti orang kampung pun nak faham senang, anak-anak pun faham senang. Engkau fitnah bapak kau ni. Tadi mak, aku tengok bapak jumpa satu perempuan mak dekat Tanjung Malik, mati bapak kau mak. Mati bapak, agak berbulan-bulan jawab. Itu nama fitnah. Anak cadang nak bergurau dengan ni, tapi dia telah mencetuskan fitnah. Fitnah itu dari mana? Ni lah lidah yang Nabi tak senang nak memaham tu, pegang lidah tu. Habis. Yang kedua, saya dah bagi misal banyak. Yang kedua ya, manakala seorang muhajir yang berhijrah adalah seorang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua kan dalam hadis ni. Manusia yang terbaik ialah selamat orang daripada lidah dan tangannya. Saya menyebutkan tadi dua perkara. Satu lidahnya, kedua tangannya. Tangannya itu tangan sebenar, kedua kuasa kalau dia ada. Kedua adalah seorang yang meninggalkan segala larangan Allah. Hijrah sebenar
hijrah sebenar bukan daripada daripada Mekah ke Madinah. Yang disebut oleh Nabi ini, hijrah sebenar ialah orang yang tinggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang Allah. Itu hijrah. Jadi yakinlah bila pagi-pagi ada kita jumpa duit RM10 tengah jalan tu, kita ambil duit tu, kita hantar kepada setiausaha masjid. Hari Jumaat besok, adapun pada minggu ini kita nak mengumumkan pada hari sekian kita ada menjumpa 1 jam tangan. Pada sekian bulan ada RM10. Sekiranya dalam masa 3 bulan tak ada tuannya, maka barang-barang ini boleh nak masjid milik. Itu dah. Jadi orang Jepun tu dengar ceritanya, orang Jepun tu dia menyembah matahari. Banyak kawan-kawan pergi masa zaman Tazim Matai dulu bila dia pergi Mekah. Dia punya kamera tinggal dalam dalam kereta api yang laju tinggal. Dia mengadu ke kereta api, dapat dari orang. Agak-agak tempat lain boleh ke dapat? Negara Islam boleh dapat tak? La ilaha illallah. Tapi negara orang tu, Jepun tu. Satu lagi cerita, apabila yang meletup, apa nama dipanggil, oksigen ke apa, meletup tu radioaktif, meletup. Negara-negara luar datang bagi makanan. Bila bila dia beratur kita bagi dia 2, dia ambil 1. Satu ni orang lain punya. Satu dia. Kita cuba tengok, kita pergi makan minum buffet. Ni ke masuk, lepas tu kan jadi bahan tertinggal kat situ. Tak makan. Membazir kita banyak. Tapi orang tu dia tak Islam. Tetapi dia punya sikap apa dipanggilnya, apa yang kita panggil, jujur itu kan, amanahnya itu tinggi betul lah. Pak kami boleh fikir, itulah kerja kami. Dan kita nanggap macam-macam. Ada negara yang bila rusuhan dia, yang tak selamat nombor 1 sekali supermarket, habis isi barang dalam. Ingatkan supermarket tak apalah, orang lapar. Kedai katil pun habis, katil pun habis. Berarti air pun habis. Dia curi dah angkat dia. Negeri mana tak payahlah cakap. Siasatlah sendiri. Dalam video banyak. Apa itu? Kerana kita rasa, kita kata Allah itu nampak. Allah itu nampak semut hitam yang berjalan di malam yang kelam di atas batu yang hitam. Semua itu dah hitam, jalan atas batu hitam di malam yang kelam. Allah nampak kaki tu, bukan nampak binatang tu lagi besar. Kaki tu Allah nampak. Allah nampak kaki semut hitam yang sedang berjalan di malam yang kelam di atas batu yang hitam. Ulama nak menerang kepada kita bahawa Allah nampak. Tapi bila kita buat salah, nampak macam kita tak ada nampak. InsyaAllah mana nampak. Allah mana nampak. Ini yang kita kata, orang kenduri kahwin. Itu pasal sekarang orang kenduri kahwin, telur dia bagi sendiri, bila nak balik bagi. Pasal kalau dia di situ dia ambil sendiri, dia ambil duit. Ambil duit. Bukan apa-apa pun, tak seronok gitu je. Itu yang kita kata. Sebenarnya yang banyak orang dah sentuh lah pasal hijrah ni. Saya tak nak sentuh yang itu kita dah dengar semua. Saya cuba membawa dia di sudutnya yang berbeza. Bagaimana kita nak berhijrah daripada perkara biasa, tapi biasa itu belum tentu betul seperti Islam. Biasa itu belum tentu betul Islam.
Islam ni mungkin ada lebih betul daripada yang biasa. Lazim dia bagi. Ini dah lazim. Tapi belum tentu yang lazim itu betul dengan agama. Jadi oleh kerana itu kita sentiasa mencari jalan supaya mengajak manusia agar berhijrahlah daripada malas kepada rajin, daripada menunggu kepada pergi dapatkan, kan, daripada apa nama ni, daripada dulu jawatan kuasa macam tu, je datang sudah, kan. Akhirnya tak kita bergerak cari, kita cari orang miskin sehingga kampung kita semua dapat bantuan, dapat zakat, dapat ini kewajikan, dapat semua. Itu menunjukkan jentera itu berjalan mencari. Ada sampai satu ketika dulu duduk aja kita nunggu. Tak ada orang miskin. Kenapa? Tak ada orang datang. Orang miskin tu malu lah dia nak datang. Jatuh maruah dia. Tapi yang tahu jiran tu, dia ni susah makan ni, kan? Jadi inilah kita kata tadi, hijrahlah kepada apa nama kita panggil, berhijrah daripada perkara kepada yang jangan lakukan yang Allah larang. Jadi mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rajab, ada orang nak puasa satu Rajab, alhamdulillah. Tapi bulan Rajab ni banyak lagi puasa, ya, yang boleh kita buat sama-sama, ya. Bahkan sama-sama berbuka di sini kan, sonok-sonok, ya. Dan berpuasalah waktu muda. Sebab bila dah tua tu kadang tak apa lalu, tu dia dah letih sangat. Jadi duduklah waktu muda-muda ni ada kesempatan puasalah, ya. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita apa nama dipanggil taufik hidayah. Taufik hidayah maksudnya bukan hanya dengar dengan telinga, tapi dia masuk dalam hati, kemudian dia merubah pemikiran kita, berubah perangai kita, berubah kepada nak membuat sesuatu yang baik. Tadi saya contoh hari, jadi jangan lupa bahawa peluang masih banyak untuk kita menambah nilai kepada perkara-perkara yang sedang ada. Kalau salah dari saya, kalau betul itu dari Allah. Semoga ianya menjadi amalan kita. Wabillahi